Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah yang saya kasihi sekalian? Saya tahu dah lama dah kita tak jumpa kan untuk pengajian kita di Masjid Yusof Ishak, dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung kembali pengajian kita yang sudah tergendala agak lama, saya kira agak lama sangat. Jadi hari ini alhamdulillah saya saya berusaha untuk kita sama-sama agar dapat menyambung kembali pengajian kitab Fathul Bari kita pada jilid yang kedua. Okey, buku ini kan yang kita bincangkan dalam kitab ilmu, itu hadis-hadis berkaitan dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-30. Bab yang ke-30 kalau ikut kepada cetakan buku saya, dia berada di muka surat 239. Mungkin di sana ada yang buku yang inilah kan, kitab Fathul Bari, sebab saya faham juga ada yang memiliki cetakan yang sedikit berbeza, maka muka suratnya berbeza. Tapi yang penting ialah di sini kita akan masuk pada bab yang ke-30. Dalam bab yang ke-30 ini kita akan membincangkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun contoh-contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dalam hadis-hadis baginda, yang mana baginda mengulangi ucapan baginda sebanyak 3 kali. Sebab itu bila kita lihat dalam buku ini, tajuk bab yang ke-30 ialah mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar maksudnya difahami. Kita ulang perkataan sebanyak 3 kali supaya maksud daripada ucapan yang nak kita sampaikan kepada seseorang itu tadi dapat difahami oleh orang tersebut. Baik, maka di sini kita lihat babu man a'ada al-haditha thalathan liyufhama anhu. Dan nas yang dibawakan kepada kita, nas yang sedikit pendek, iaitu faqala ala wa qawlu dhuri fama zala yukarriruha wa qala ibn Umar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ballaghtu thalathan. Yang mana maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah perkataan dusta, dan beliau mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Dan Ibn Umar radhiyallahu an pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah sudah aku sampaikan sebanyak 3 kali. Tapi kena ingat ya, dua nas ini ataupun dua kata-kata Nabi ini dia daripada hadis yang berbeza. Kalau pertama tadi ala wa qaulu zur, itulah hadis kisahnya lain. Kemudian hal ballaghtu yang thalasan tu kan, dia juga adalah hadis yang lain. Sebab itu ya, bila kita rujuk kepada syarah hadis ini ataupun syarah judul bab ini pada muka surat yang berikutnya, muka surat 240, diterangkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab ini tentang perkataan faqala ala wa qawlu zur, yang mana baginda bersabda, hindarilah perkataan dusta. Begitulah redaksi hadis yang tercantum dalam riwayat Abu Dhar. Adapun di dalam riwayat lainnya tercantum dengan redaksi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni hadis ini adalah bahagian dari hadis muallaq yang diriwayatkan dari Abu Bakrah sebagaimana telah disebutkan pada kitab Asy-Syahadat dan pada kitab Ad-Diyat. Maknanya di sini itu merupakan hadis yang mana ada dibuang
sanadnya ataupun matannya dan cuma diambil sebahagiannya sahaja. Sebab tu dipanggil sebagai hadis muallaq. Tetapi di situ ada kesinambungan bagi hadisnya yang terdapat pada kitab-kitab yang lain. Contohnya dalam kitab Imam Al-Bukhari sendiri. Hadis ini terkandung dalam kitab Asy-Syahadat. Maksudnya bukan setakat diletakkan dalam bab ini. Jadi kalau dalam kitab ini, dalam kitab Al-Ilm, hadis tersebut diletakkan secara muallaq, maknanya tak penuh hadisnya. Tetapi kalau kita buka dalam kitab-kitab Imam Al-Bukhari yang lain, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kita dapati beliau datangkan hadis ini dengan secara penuhnya ataupun secara lengkapnya, iaitu sanad dan matanya. Dan antaranya boleh kita rujuk dalam kitab Asy-Syahadat, iaitu kitab penyaksian, dan juga kitab Ad-Diyat. Maka kalau kita nak lihat kepada hadis penuhnya berkenaan dengan kata-kata Nabi ala wa qaul zur itu tadi, ia adalah berkenaan dengan hadis dosa besar. Yang mana di sini kalau kita lihat penerangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sekali lagi beliau nyatakan di situ, pada hadis tersebut di awalnya tercantum perkataan ataupun pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mahukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Jadi dalam ucapan ini Nabi sebut sebanyak 3 kali. Iaitu beliau mengulangi ucapan ini sebanyak 3 kali. Jadi Nabi tanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Untuk ucapan ini Nabi sebutkan ataupun Nabi tanya sebanyak 3 kali. Okey. Kemudian barulah Nabi menyebutkan hadisnya. Bila para sahabat kata ingin mengetahui tentang 3 dosa besar, tentang dosa besar yang paling besar itu tadi, maka Nabi pun terus menyebutkan, iaitu pertama al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, uququl walidain, iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan ketiga, baru Nabi sebutkan qauluz zur, iaitu berkata-kata dusta. Maka di sinilah sebab itu Imam Al-Bukhari memuatkan hadis ini dalam bab yang ke-30 untuk menunjukkan kepada kita betapa sesuainya hadis ini dijadikan sebagai dalil untuk membincangkan topik Nabi, ataupun untuk ketika kita mengucapkan sesuatu boleh diucapkan sebanyak 3 kali. Okey, baik. Seterusnya kalau kita rujuk kepada perkataan waqala ibnu Umar, iaitu Ibn Umar berkata, perkataan ini juga merupakan bahagian dari hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada kitab Al-Hudud. Maknanya ini adalah hadis yang lain, bukan tentang hadis dosa besar tadi. Tetapi dalam hadis ini ada ungkapan kata yang mana Nabi SAW sebutkan sebanyak 3 kali. Iaitu, kita pernah bincangkan hadis ni Muslimah, iaitu pada bab yang ke-9. Dalam kalau ikut kepada cetakan buku saya, kita boleh refer pada page 101, iaitu 101 pada kitab yang ke-9, muka surat 101, ada tentang perbahasan hadis ini. Kita dah pernah bincangkan, iaitu tentang Nabi tanya kepada para sahabat ketika haji wada', iaitu bulan apakah ini? Kalau masih ingat lagi kan, saya rasa ingat tu. Kalau tak ingat, maknanya lepas belajar balik rumah terus buku tu jadi masalahnya kita. Tak bolehlah macam tu kan, maknanya kena banyak buat revision, kita kena buat banyak ulang kaji supaya apa yang kita belajar tu ingatlah, melekat di pemikiran kita. Itu yang kita nak, boleh kita belajar kan. Tapi di sini kalau tak ingat lah boleh rujuk pada muka surat 101 ataupun pada bab yang ke-9. Pada bab yang ke-9 kita ada bincangkan tentang Nabi SAW sebutkan ataupun tanyakan kepada para sahabat, ayyu yaumin haza, ini adalah hari apa? Kemudian Nabi tanya, ini bulan apa, dan seterusnya. Dan terakhir sekali Nabi SAW ada sebutkan, setelah Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang hari apa, bulan apa, semua itu kan, tentang tempatnya. Lalu Nabi kata apa? Pada akhir sekali hadis itu Nabi sebut begini. Kalau kita rujuk pada kitab Al-Hudud berkenaan dengan hadis itu, Nabi kata, qad harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum illa bihaqqiha. Sesungguhnya telah diharamkan ke atas kalian darah kalian, harta kalian,
kehormatan kalian melainkan dengan haknya. Kahormati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Nabi kata sebagaimana diharamkan ke atas kalian hari kalian ini, negeri kalian ini dan juga bulan kalian ini. Ala ballaghtu, Nabi tanya kepada mereka, bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian? Thalathan. Dalam kitab Al-Hudud menyertakan riwayat yang menyebutkan thalathan. Thalathan ini bermakna Nabi sebutkan hal itu sebanyak 3 kali kepada para sahabat tentang betapa Nabi pernah mengucapkan ataupun Nabi pernah mengingatkan mereka tentang hal tersebut. Tentang haram harta mereka, haram darah mereka, haram kehormatan mereka, yang mana kita ni sesama Muslim ada hak-haknya yang perlu kita jaga, iaitu kita sesama Muslim tak boleh kita mengambil atau membunuh sesama antara kita. Tak boleh kita sesuka hati ingin mengambil harta saudara kita, dan tak boleh juga kita sesuka hati ingin kita merosakkan maruah dan kehormatan saudara kita yang lain. Maka dalam agama kita, Nabi kata ia adalah diharamkan, dan itu Nabi SAW tekankan pada para sahabat ketika haji wada'. Dan Nabi tanya kepada mereka, hal ballaghtu, bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian? Jadi hal ini Nabi ulangi sebanyak 3 kali di hadapan para sahabat. Okey, baik. Dan kalau kita lihat di dalam bab ini kita ada hadis nombor 94 dan juga 95. Hadis 94 dan 95 ia adalah riwayat daripada Anas radhiyallahu an, untuk menunjukkan kepada kita perbincangan ini ada penguatnya, ada sokongannya daripada contoh-contoh yang lain. Bukan hanya pada setakat hadis yang pertama tadi kan, yang kita sebutkan berkenaan Nabi tanya tentang dosa-dosa besar yang paling besar, itu satu. Yang kedua tentang pengharaman harta pengharaman harta, lagi satu apa? Nyawa dan juga kehormatan mereka. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lain ataupun riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ketika Nabi bertutur, Nabi sering kali mengulangi perkataan baginda sebanyak 3 kali. Okey, Nabi ulang sebanyak 3 kali. Dan di sini ada riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu an. Saudara tak bacalah ya satu demi satu sebab kita bukan dalam kuliah, so kita just di sini saja. Maka saya nak memendekkanlah perbincangan kita ni, jadi saya tak boleh baca satu demi satu. So di sini saya nak ambil hadis nombor 93, 94 dan 95 ini, saya nak satukan dia. Kita jadikan sebagai satu perbahasan, kemudian nanti kita akan simpulkan di akhirnya. Baik, dalam hadis yang ke-94 dan 95 dalam bab yang ke-30 ini ada riwayat daripada Anas, yang mana Anas menceritakan Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama thalathan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Dari Anas tentang Nabi SAW bahawasanya apabila baginda mengucapkan salam, maka baginda akan ulangi salam itu sebanyak 3 kali. Okey, dan apabila beliau mengucapkan sebuah kalimat, beliau mengulangi kalimat itu sebanyak 3 kali juga. Ini disebutkan oleh Anas radhiyallahu an. Dan pada hadis yang ke-95, masih lagi dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan begini, yang mana dia kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Apabila Nabi SAW mengucapkan sebuah kalimat, maka beliau mengulangi kalimat itu tadi sebanyak 3 kali. Ini dah jadi 6 dah. Gini, 3 kali. Okey, sebanyak 3 kali. Nabi ucapkan sebanyak 3 kali hingga dapat difahami. Maksudnya bila orang yang dengar apa yang Nabi SAW ucapkan tadi, maka orang tu akan faham. Dan di sini kita panggil sebagai satu ucapan yang kita ulang banyak kali. Moga-moga bila orang yang mendengar, dia dapat mudah tangkap di dalam pemikirannya. Okey, dan wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan.
Dan apabila Nabi SAW mendatangi ataupun menziarahi sesuatu kaum dan baginda mengucapkan salam kepada mereka, maka beliau akan mengulang ucapan salamnya sebanyak 3 kali. Okey, maka Nabi akan ulang ucapan itu sebanyak 3 kali. Tapi bagaimana ya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau mensyarahkan hadis ini? Isunya apa sebenarnya dalam hadis ini? Baik, kalau kita lihat ya pada muka surat 242, kita dapati pada perkataan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana. Saya nak ambil perbincangan di situ sahaja. Yang mana maksud daripada kata-kata itu ialah Anas ibn Malik dia kabarkan bahawasanya ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ketahui dan disaksikan secara langsung. Maknanya Anas ni biasa nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi bercakap, Nabi akan ungkapkan kata-kata sebanyak 3 kali itu tadi. Antara situasi lah ya yang Anas pernah lihat ketika Nabi SAW mendatangi sebuah kaum ataupun satu kaum, Nabi akan beri salam sebanyak 3 kali. Ataupun ketika dalam beberapa situasi Anas menyaksikan bila Nabi SAW mengucapkan sesuatu perkara yang ingin Nabi tegaskan, selalunya Nabi akan ucapkan sebanyak 3 kali. Okey, jadi ini adalah penceritaan ataupun pengkabaran yang diberitahu oleh Anas radhiyallahu an tentang Nabi SAW. Baik, seterusnya kalau kita rujuk pada muka surat 244, di situ kita ada pendapat daripada Ibn al-Munayyir. Inilah isu yang ingin kita bawa dalam perbincangan dalam bab yang ke-30. Kerana apa Imam Al-Bukhari beliau mendatangkan ataupun mengeluarkan hadis-hadis ini? Kerana menurut pendapat Imam Ibn al-Munayyir, dengan judul bab ini iaitu bab mengulangi, kalau saya nak mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar maksudnya difahami, ialah Imam Al-Bukhari sebenarnya beliau ingin membantah pendapat yang mengatakan makruh hukumnya mengulangi penyampaian hadis. Jadi dia nak membantahlah, ada pendapat yang mengatakan makruh membaca sesebuah hadis sebanyak 3 kali. Dan beliau juga ingin membantah dakwaan bahawa murid yang meminta agar pelajarannya diulang adalah murid yang tidak pandai. Jadi di sini ada 2 poin yang Imam Al-Bukhari ingin bawakan kepada kita. Satu ialah boleh sahaja bila kita membaca sesebuah hadis ataupun satu ungkapan kata sebanyak 3 kali. Tidak menjadi masalah. Kerana itu adalah sesuatu yang Nabi SAW juga contohkan kepada kita. Okey. Kedua ialah Imam Al-Bukhari ingin katakan di sini, kita ni tak boleh pandai-pandai ataupun kita nak dakwa apabila kita mengajar. Kemudian ada pelajar yang tiba-tiba kan dia minta kita ulang kembali apa yang kita ucapkan itu tadi. Yalah kan kalau dalam kuliah dia tak macam dalam video. Kalau dalam video kita rakam, kita boleh replay kan, kita boleh ulang balik apa yang ustazah sebutkan, tak ada masalah. Tetapi kalau kita mengajar, okey, face to face ataupun depan-depan kan ramai-ramai, mungkin ada ucapan guru yang tak berapa nak kita faham ataupun kita tak dapat nak tangkap apa yang disebutkan, yang menyebabkan kita minta ustazah boleh tak ulang balik doa tadi yang ustazah baca, ataupun kita kata statement tadi yang saya sebutkan, saya nak catat. So di sini kita sebagai guru tak bolehlah kita nak kata lembab lah, ini perkataan kasar ya, minta maafkan saya ucap perkataan lembab tu. Maka kita kata lambat lah budak ni kan, tak boleh untuk kita claim sedemikian. Okey, so di sini Imam Al-Bukhari dia datangkan hadis-hadis itu tadi ialah bertujuan supaya kita faham sebagai umat Nabi SAW, ada ketikanya ungkapan kata kita kurang jelas. Okey, dan ada kalanya apa yang kita sampaikan tak dapat ditangkap oleh orang yang mendengar, maka diminta untuk ulang kembali. Dan dalam hal ini Nabi SAW baginda sentiasa melakukan perkara itu, dan dia tidak salah. Jadi tak bolehlah kita nak claim ataupun kita nak dakwa bahawasanya nak baca hadis banyak kali ni tak boleh, tak boleh sedemikian. Ataupun kita nak kata murid yang minta diulang pelajarannya tadi adalah murid yang kurang bijak. Yang benar di sini ya, ni menurut kepada Ibn al-Munayyir tadilah pendapat dia.
Yang benar dalam hal ini berkaitan apakah si murid itu seorang pemula ataukah bukan. Pemula ni maksudnya dia baru nak start. Mungkin pelajar tadi dia contohlah kan, kita kalau kita tak mahir dalam ilmu hadis, tiba-tiba kan dia masuk kelas saya lah contohnya kan, kelas Ustazah Sakinah, masuk tiba-tiba buka kitab Fathul Bari dan tiba-tiba pula kita baca ada ungkapan kata mu'allaq contohnya. Hadis ini mursal, hadis ini mausul contohnya kan, kita baca perkataan-perkataan sedemikian. Jadi murid yang mungkin dia baru join kelas tadi kan, dia tak berapa nak faham apa makna mu'allaq, apa makna muttasil, mausul, hadis mursal kan, dia tak berapa nak faham. Maka di sini mungkin dia minta kita ulang balik. Dia minta kita ulang balik maksud-maksud ataupun istilah-istilah yang kurang dia fahami. So di sini kita panggil dia adalah pelajar yang baru nak mula. Maka tak salah kalau sekiranya kita ulang balik apa yang tidak difahami. Dan itu juga bagus sebenarnya untuk pelajar yang sedia ada dalam kelas, kerana tak semestinya pelajar yang lama duduk dalam kelas tu kan, bila kita dah biasa cakap perkara itu, dia tu melekat pada pemikiran dia. Tak semestinya. Mungkinlah kita walaupun kita dah cakap banyak kali, tapi kadang-kadang ya Allah, asyik lupa je kan, kena ulang. Tak tahulah sampai bila nak ulang. Kadang-kadang dah berbuih dah mulut Ustazah kan, ulang banyak kali. Mu'allaq tu apa, mutasil tu apa, mausul tu apa dan sebagainya. Tapi pelajar masih lagi tak faham. Namun tak mengapalah, kita ulang sahaja kan. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada pelajar yang lama dan juga pelajar yang baru. Okey, baik. So di sini kita lihat. Maka Ibnul Munayir ketika dia menjelaskan perkara ini, dia kata, jadi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya jika seorang murid yang belum hafal untuk meminta pengulangan pembacaan hadis agar dia dapat menghafalnya. Mungkin kalau kita baca sekali saja, pelajar tu dia tak faham. Kan? Maka bila dia tak faham, dia minta kita ulang. Itu bagus. Jadi tak apa, kita ulanglah. Okay? Berapa banyak antaranya di sini Nabi selalu ulang sebanyak 3 kali. Dan pada sudut yang lain, dia kata di sini, pada sisi yang lain, si guru pun tidak punya alasan untuk tidak mengulanginya. Jadi guru ni tak bolehlah nak bagi alasan kan, malas nak ulang ke, mulut saya dah berbuih ke apa kan, nak ulang banyak-banyak kali. Tak bolehlah kita kata sedemikian. Kalau pelajar minta diulang kembali, apa salahnya? Ulang sahajalah. Kan tak jadi masalah. Maka di sini bahkan dalam kes seperti ini, guru kan dia dituntut untuk mengulangi pembacaan hadis tersebut dari awal. Sebab itulah yang kebiasaannya Nabi SAW contohkan kepada kita. Bila diminta oleh seseorang untuk mengulangi kembali, Nabi kebiasaannya akan baca daripada awal hinggalah ke akhir perkataan yang Nabi sebutkan. Jadi di sinilah kita kata itu jadi sebagai sebab memulainya dari awal adalah sebuah keharusan. Jadi kalau di sini ada juga pendapat daripada Ibn Tin yang mana dia berkata, bila kita nak ulang penjelasan sebanyak 3 kali merupakan jumlah yang maksimal lah ni bahasa Indonesia dan maksimum lah yang masih lagi untuk kita tolerate lah, untuk kita bertolak ansur dalam hal yang sedemikian. Baik, tadi kita ada baca dalam riwayat Anas itu tadi tentang beliau kata Nabi SAW bila baginda datang kepada satu kaum, baginda akan beri salam kan, betul tak? Dan kita dapati baginda beri salam sebanyak 3 kali. Jadi beri salam sebanyak 3 kali ni bagaimana? Ini yang diterangkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab ini, dan dia kata pada perkataan fasallama alaihim, fasallama alaihim, Imam Ibn Hajar dia mengambil pendapat Al-Ismaili yang mana beliau berkata hal ini seperti ucapan salam ketika seorang meminta izin, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Musa dan yang lainnya. Adapun apabila seseorang yang kita jumpa lalu tu kan dengan seseorang Muslim, maka ucapan salam dalam hal ini tidak perlu diulang sampai 3 kali. Maknanya bila kita datang ke rumah seseorang, kita ketuk pintu rumah dia, kita ucaplah, kita beri salam sebanyak 3 kali. Mungkin ucap salam sekali, bimbang orang tak dengar kan, kita ucap untuk kali yang kedua, Assalamualaikum, kemudian tak dengar juga, kita ucap 3 kali, Assalamualaikum untuk kali yang ketiga. Tapi itu dalam situasi apabila kita datang ke rumah seseorang. Namun apabila kita bertemu,
kita jalan ke satu tempat kan, kemudian kita jumpa kawan kita, dan sekarang pun kita ni kena social distancing kan. So kalau jumpa kawan kita jauh, kita jumpa sana dah tak boleh nak salam kan, okeylah kita salam mufti, tapi kemudian kita beri salam lah kepada dia, Assalamualaikum. Tapi adakah perlu sebanyak 3 kali? Tak perlu. Kerana apa? Dia dengar. Walaupun ada social distancing tadi kan, tapi social distancing tu 1 meter je kan, masih lagi boleh dengar lah suara kita. Kalau tak boleh dengar tu saya tak tahulah kenapa kan. Tapi di situ bila kita jumpa kawan kita dalam keadaan yang bertemu tadi kan, maka di situ ucap salam sekali saja. Tidak perlu 3 kali lah. 3 kali tadi dalam keadaan yang tadi kata bila kita datang ke rumah seseorang. Baik. Menurut saya, iaitu menurut Imam Ibn Hajar, seperti itulah yang difahami oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya begitulah sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh Anas radhiyallahu anhu juga di dalam riwayat yang dikemukakan dan dibawa oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini. Baik, oleh kerana itu dia mencantumkan hadis ini bergandingan dengan hadis Abu Musa tentang kisahnya bersama dengan Umar, seperti yang akan disebutkan pada kitab Al-Isti'zan. Nanti kalau kita bincangkan dalam kitab Al-Isti'zan, tak tahulah ya kitab yang keberapa itu kan, jilid yang keberapa, panjang lagi lah, lambat lagi mungkin. Di situ Imam Al-Bukhari dia akan datangkan hadis ini bersama dengan hadis Abu Musa Al-Ash'ari dengan Umar, yang mana ketika datang nak jumpa dengan Umar, Abu Musa ni dia beri salam sebanyak 3 kali. Kemudian dia pulang bila Umar tidak menjawab salamnya ataupun tidak merespon. So itu nanti akan dibincangkan lah ya dalam kitab Al-Istizan. Jadi Ustazah tak bawa lah di sini hadisnya, sebab nanti panjang lagi perbincangannya. Cuma poinnya yang kita nak kata di sini, tetapi boleh jadi seseorang mengulangi ucapan salamnya sebanyak 3 kali jika menurut perkiraannya orang yang dia beri salam tadi kan tidak mendengar salam yang diucapkan. Maknanya kalaulah walaupun dekat tadi kan, jadi kita beri salam tapi orang tu dia diam saja, maka bila dia diam saja, kita ambillah inisiatif untuk beri salam kali yang kedua dan kali yang ketiga. Maka di sinilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang penerangan Nabi SAW memberi salam sebanyak 3 kali. So kita janganlah kan nanti kita jumpa member kita dekat pasar ke mana-mana kan, NTUC ke apa kan, mentang-mentang lah nak beli barang banyak sangat nanti kan. Kita ni pun dah dalam keadaan orang kata nak lockdown, bukan lockdown lah, kita panggil apa? Circuit breaker boleh lah. Dalam keadaan yang sedemikian, kita jumpa kawan kita, Assalamualaikum. Ucap sedemikian. Tak perlulah. Maknanya, bila kita jumpa dia, ucap sekali saja. Tapi, melainkan kalau sekiranya dia tak dengar. Barulah kita ucapkan sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya lah. Baik. Ada contoh-contoh yang lainnya yang boleh saya nak datangkan di sini. Antaranya lah pada hadis nombor 96. Pada dalam bab yang sama. Ini merupakan hadis yang terakhirlah dalam bab ke-30 yang menunjukkan kepada kita Nabi SAW kebiasaannya bila Nabi berucap ataupun Nabi sampaikan sesuatu dan Nabi nak tegaskan perkataan itu kan, Nabi akan ucapkan sebanyak 3 kali. Dan dalam muka surat 245 di sini dalam hadis yang ke-96, riwayatnya daripada Abdullah ibn Umar. Maaf ya, Abdullah ibn Amr, bukan Umar. Saya silap baca, minta maaf. Abdullah ibn Amr, yang mana di sini beliau menceritakan ketika Nabi SAW tertinggal di belakang kami, iaitu dia baca ya di sini, takhallafa Rasulullah SAW fi safarin safarnahu fa adrakana wa qad arhaqna salat al-asri wa nahnu natawaddau faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sawtih. Kisahnya di sini ya, Nabi SAW masa itu tertinggal di belakang kami. Ini Abdullah ibn Amr diceritakanlah tentang peristiwa itu, yang mana Rasulullah pada satu masa Rasulullah SAW tertinggal di belakang kami dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan. Okay, dalam perjalanan ini Nabi tertinggal dekat belakang lah, maknanya mereka semua dah jalan terlebih dahulu. Lalu beliau dapat menyusul kami seiring dengan masuknya waktu solat asar. Jadi Nabi dapat kejar lah, tadi Nabi kat belakang kan, kemudian dah masuk waktu solat asar. Mereka ni pun berhenti
sementara mereka nak ambil wuduk. Jadi ketika mereka ambil wuduk, Nabi dan kami membasuh kaki-kaki kami. Diceritakan, Abdullah ibn Amr ceritakan, ketika kami basuh kaki kami ketika ambil wuduk itu tadi, kami dengar Nabi SAW bercakap dengan suara yang begitu kuat. Maknanya, yelah dulu kan tak ada mikrofon, sekarang ada mikrofon. Maknanya di situ Nabi bimbang, mereka di kalangan sahabat semua tak dengar apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi Nabi cakap dengan suara yang begitu kuat. Di sini Nabi kata apa? Wailun lil aqabi minan nar. Iaitu celakalah bagi tumit yang tidak tersentuh air wuduk, maka dia akan masuk api neraka. Ini sesuatu yang Nabi tekankan kepada para sahabat pada masa itu dan disampaikan kepada kita pada hari ini tentang kesempurnaan berwuduk. Okey, jadi disebutkan bahawasanya Nabi kata celakalah bagi orang yang mana dia berwuduk tetapi bahagian tumitnya tidak tersentuh air wuduk. Dan Nabi kata apa? Dia akan masuk api neraka. Dan ucapan ini disebut sebanyak marrataini aw thalathan. Sama ada sebanyak 2 kali ataupun sebanyak 3 kali. Berlaku kekeliruan lah di kalangan para perawi. Sama ada 2 kali ataupun 3 kali. Tapi bagi saya tidak menjadi masalah. Yang penting di sini ialah ada pengulangan yang Nabi SAW sebutkan. Kerana di sana ada juga hadis-hadis yang lainnya. Nabi SAW sebutkan 2 kali. Nabi SAW sebutkan 3 kali. Bahkan lebih daripada 3 kali pun ada. So yang penting kita nak ambil di sini, bila sesuatu ucapan diucapkan sebanyak 3 kali itu, dia bukan satu kesalahan. Boleh saja kerana ada contohnya daripada Nabi SAW. Dan antara contoh yang ingin saya datangkan di sini, tidak ada dalam kitab ini, tapi saya ingin bawakan untuk menguatkan perbincangan kita pada hari ini, iaitu bagaimana Nabi SAW ketika Nabi mengulangi ucapan baginda, dia betul-betul menjadi satu ucapan yang menusuk ke dalam kalbu orang yang mendengar, akhirnya mengubah keadaan ataupun diri seseorang itu tadi. Baik, ada satu riwayat yang dimuatkan ataupun yang datangkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau. Dan riwayat ini daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, yang mana ada seorang lelaki namanya Dimad. Dimad ini adalah seorang lelaki daripada Bani Shanu'ah, yang mana dia tiba di Makkah. Dia tiba di Makkah. Pada masa itu Dimad adalah seorang lelaki yang terkenal. Dimad ni seorang lelaki yang terkenal dengan kemahiran meruqyah. Meruqyah bukan ruqyah, lain tu. Meruqyah. Ruqyah ni maknanya dia boleh jampi. Dia ada satu kemahiran menjampi penyakit yang disebabkan oleh hembusan angin. Hembusan angin ni maksudnya lah penyakit gila kan, penyakit kerasukan jin lah dan sebagainya. Jadi pada masa itu dia belum lagi memeluk agama Islam. Dan dia sampai di Makkah, dia dengar orang ni ceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Muhammad, yang mana dia terkena penyakit gila. Sebab ialah pada masa itu kan, ketika pada awal-awal Nabi SAW menyampaikan dakwah baginda, tak ramai orang yang nak terima apa yang Nabi SAW sampaikan tentang Allah, Tuhan itu adalah satu, tidak boleh menyembah berhala, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, kan, tentang penyamarataan diri ni, maksudnya tidak ada orang yang lebih, tidak ada perbezaan antara hamba dan juga tuan dari sudut status dan sebagainya. Pada masa itu masyarakat jahiliah tak boleh terima apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ada di kalangan mereka yang kata Muhammad ni dah gila. Jadi Dimad ini dia dengar apa yang diperkatakan oleh penduduk Makkah tentang seorang lelaki bernama Muhammad yang terkena penyakit gila. Lalu apa kata Dimad? Dia kata begini, kalau aku jumpa Muhammad, lelaki yang nama Muhammad tadi kan, pasti Tuhan akan menyembuhkan lelaki itu melalui kedua tangan aku. Maknanya dia ni nak bacalah jampi kepada Nabi SAW, dan dia kata dengan kekuasaan dua tangan dia ini kan, Tuhan dia akan sembuhkan Nabi SAW pada masa itu. Jadi ketika Dimad dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia kata gini kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dapat meruqyah, mana aku dapat menjampi
penyakit yang disebabkan oleh angin ini, iaitu penyakit yang menyebabkan engkau jadi gila. Itu maksud dia. Dan sesungguhnya Tuhan akan menyembuhkan siapa saja yang dikehendakinya melalui kedua tangan aku. Dia bagi satu jaminan lah kepada Nabi. Aku kalau jampi engkau, Tuhan ni akan sembuhkan. Tapi dengan izin dia lah. Tapi ni akidahnya okey juga lagi ni. Tapi dengan izin Tuhan, maka aku akan dapat sembuhkan engkau melalui dua tangan aku ni yang ruqyah engkau. Dan dia tanya kepada Nabi, maka mahukah engkau aku sembuhkan? Dia tanya kepada Nabi, mahukah engkau aku sembuhkan? Okey. Jadi Nabi SAW, ketika Nabi mendengar offer ataupun tawaran lah, yang diajukan oleh Dimad itu tadi kan, Nabi pun kata kepada dia begini. Nabi ucapkan dengan satu ucapan yang biasa saya ucapkan ketika di awal-awal ataupun permulaan sebelum saya menyampaikan kuliah. Jadi kalau orang selalu tanya saya kan, Ustazah, depan-depan tu mukadimah kuliah Ustazah tu kan, selalu Ustazah ambil daripada mana? Daripada hadis ini. Iaitu Nabi baca kepada lelaki ini yang bernama Dimad yang nak menjampi Nabi kerana disangkakan Nabi itu gila. Nabi baca kalimah ini, iaitu Nabi sebutkan kepada dia, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Okey, kalau tak tahu maknanya, saya bacakan makna di sini, iaitu sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Ini yang Nabi SAW sebutkan kepada Dimad. Okay? Segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Iaitu kita sebagai hamba Allah, kita puji Allah dan kita minta pertolongan hanya pada Allah. Ini yang Nabi sebutkan kepada Dimad. Dan Nabi kata juga kepada Dimad, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada dapat sesuatu pun yang dapat memberinya petunjuk. Maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Dan tidak ada sekutu baginya. Okay? Tak ada sekutu bagi Allah itu tadi. Dan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ketika Dimad dia mendengar ungkapan kata Nabi SAW itu tadi, ada satu perasaan yang luar biasa dalam diri dia. Lalu dia kata begini kepada Nabi, ulangilah kalimat-kalimatmu itu tadi kepada aku. Dia minta Nabi ulang kembali apa yang Nabi sebutkan tadi, iaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu tadi kan. Dia minta Nabi ulang balik apa yang dia dengar tadi kan. Maknanya dia macam tak puas dia mendengar perkataan ataupun ungkapan kata Nabi. Jadi dia kata ulanglah balik kalimat itu tadi untuk aku. Maka di sini Nabi pun mengulangi ungkapan baginda sebanyak 3 kali. Dalam riwayat ini disebutkan Nabi ulangi ungkapan innal hamdalillah kepada Dimad itu tadi kan sebanyak 3 kali. Dan bila Dimad mendengar pada kali yang ketiga tu kan, setelah itu Dimad kata begini, aku ni kan biasa dengar perkataan para dukun, aku biasa dengar perkataan tukang sihir, dan aku juga biasa dengar perkataan ahli sihir, iaitu para maksudnya para penyair, jampi-jampi dukun, jampi-jampi sihir, dan juga ungkapan kata para penyair ini dia biasa dengar. Namun dia kata, aku tak pernah dengar ungkapan seperti kalimat-kalimat yang engkau ucapkan itu. Yang mana dia kata kalimat itu seolah-olah sampai kepada dasar lautan. Maknanya dalam sekali maksud kalimat itu. Dan ungkapan kata ini diucapkan setelah Nabi SAW sampaikan ungkapan kata innal hamdalillah itu kepada dia sebanyak 3 kali. Maknanya kata-kata itu masuk ke dalam jiwa dia, menyebabkan dia tersentuh. Dan akhirnya apa kata Dimad kepada Nabi? Berikan tanganmu, aku berbaiat kepadamu untuk memeluk agama Islam.
Nampak tak tadi? Kan? Dengan ungkapan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ungkapkan sebanyak 3 kali, dia menjadi satu kata-kata yang buat Dimak begitu terkesan jiwanya. Akhirnya dia membuat keputusan pada waktu itu juga untuk memeluk agama Islam. Jadi Dimak pun berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi seorang Muslim. Ini kita panggil betapa ataupun power, kuasa pada perkataan yang diungkapkan sebanyak 3 kali. Sebab tu tak salah bila kita ni mengajar, ya, ataupun kita mungkinlah muslimah kita dengan anak-anak kita di rumah, kan, ataupun kita sebagai seorang ayah ketika kita berbual dengan anak kita, ada ungkapan kata yang kita ucapkan, kita ulang kepada anak itu sebanyak 3 kali. Dan kalau sekiranya anak itu dia tak faham, mungkin ada anak pelajar kita ataupun anak kita ataupun teman kita, kan, mungkin suami kita ataupun isteri kita di rumah, dia tak faham apa yang kita ucapkan dan dia minta kita ulang kembali, sabarlah, jangan kita marah lah, kan. Kita sikit-sikit nak tekan minyak, kan, dah cakap pun tak dengar, kita ni, kan, dah cakap banyak kali pun tak dengar. Dengar lain kali, dengar betul-betul. Jangan kita cakap sedemikian. Mungkin pada masa itu kita cakap terlaju. Mungkin ungkapan kata kita tu mungkin tak berapa nak jelas. Jadi minta diulang kembali. Maka sebab itu tak salah, kan, kalau kita ulang kembali apa yang kita ucapkan. Tak apalah, ulang je balik. Sebab Nabi sendiri banyak juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Contohnya, saya nak bagi satu contoh yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dengan sanad yang hasan, ya, di sini Imam At-Tirmizi dia ada meriwayatkan sebuah hadis yang mana Nabi SAW pernah bersabda, yang mana Nabi kata apa? Wailul lilladzi yuhaddithu fayakdhibu liyudhika bihil qaum. Wailullah. Nabi kata, celakalah orang yang berbicara lalu dia berdusta. Dia bercakap kemudian dia berbohong. Yang mana dia bohong ni, kan, dia nak buat orang lain ketawa. Sebab apa dia berbohong? Supaya orang lain ketawa. Okey, maka Nabi kata celakalah dia. Di sini tadi pertama Nabi sebutkan secara penuhnya perkataan wail. Kemudian setelah Nabi sebut secara penuh, Nabi ambil ungkapan kata yang di depan saja tadi, Nabi sebutkan wailullah. Celakalah dia. Ni untuk menegaskan pesanan Nabi SAW itu tadi, maka Nabi sebutkan sebanyak 3 kali. Okay, baik, ada juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, hadis ini masih lagi dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan sanadnya adalah hasan, kan, disebutkan man sallal fajra fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma salla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Yang mana maksudnya, barang siapa mengerjakan solat subuh secara berjemaah, kemudian duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu dia solat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala haji dan umrah. Okay. Dan di sini Anas pun berkata, kan, Nabi setelah Nabi SAW menyebutkan tentang pahala umrah, haji dan umrah itu tadi, kan, bagi mereka yang solat 2 rakaat setelah dia solat berjemaah, kemudian dia tunggu dan berzikir lalu tunggu tadi, kan, Nabi kata apa? Tammatin. Nabi ucapkan ataupun Nabi ulang perkataan tammah itu tadi sebanyak 3 kali. Tammah. Yang mana maksudnya sempurna. Maknanya kita nak kata di sini pahala haji dan umrah yang dilakukan secara sempurna. Orang tu dapat pahala haji yang sempurna, yang diperolehlah bagi mereka yang melaksanakan solat 2 rakaat itu tadi. So di sini, ya, kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, dalam contoh-contoh yang Nabi SAW sebutkan, ada banyak untuk menunjukkan kepada kita Nabi SAW sebutkan sebanyak 3 kali. Dan kenapa sedemikian Nabi lakukan? Untuk menutupi pengajian kita pada hari ini, saya ingin berikan kepada kita dengan
3 pengajaran daripada hadis tersebut ataupun daripada perbincangan kita pada hari ini. Pertama ya, jemaah sekalian, pertama, tidak salah kita sebagai guru ataupun kita sebagai ibu bapa, kita sebagai teman sekalipun ataupun kita sebagai seorang individu, ketika kita bercakap tentang sesuatu perkara, kita ulang perkataan itu sebanyak 3 kali. Ia bukan satu perkara yang salah. Bahkan itu adalah satu hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi boleh sahaja bagi tujuan untuk memberikan kefahaman dan juga tujuan untuk memberikan penegasan terhadap ungkapan kata yang kita berikan kepada pendengar ataupun audience ataupun anak kita. Okey? Tu saya dah ulang 3 kali tadi. Okey, ataupun anak kita. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, jika ada pelajar ataupun anak kita lah, sesiapa saja yang minta untuk kita ulang ungkapan perkataan kita sekali lagi kan, jangan kita marah. Ulanglah. Tak jadi masalah. Itu juga Nabi SAW contohkan kepada kita. Kan kalau ada orang tanya, Ustazah boleh tak ulang balik doa yang Ustazah baca tadi? Boleh saja kita ulang. Kita ulang perlahan-lahan, ulang banyak kali kan, supaya jemaah dapat tangkap ataupun dapat salin apa yang kita baca tadi. Ataupun anak kita, mungkin kita beri instruction kepada dia. Ada satu arahan yang dia tak berapa faham. Dia tanya, ibu cakap apa tadi abang tak dengar. Ulang baliklah. Kita jangan marah. Kadang-kadang kita ni sebagai parents kan, kita marah anak kita. Lain kali kalau orang cakap tu dengar, buka telinga besar-besar, kita cakap macam tu kan. Tak apalah, ulang sahaja ungkapan kata kita itu tadi. Dalam masa yang sama kita juga memberikan pengajaran ataupun pendidikan kepada anak kita. Tak salah kan kalau sekiranya dia itu tak berapa faham sesuatu instruction ataupun tak berapa dengar apa yang kita ucapkan, kita ulang kembali. Dengan berhemah lah, dengan berhemah dan berhikmah. Jangan marah-marahlah hidup kita ni. Sebab Nabi SAW tunjukkan kepada kita dengan contoh-contoh yang baik ketika kita bermuamalah, ketika kita bergaul sama manusia, bagaimana kita sebagai guru dengan pelajar, pelajar dengan guru, kita dengan ibu bapa kita ataupun kita dengan anak kita kan, samalah kan. Kalau kita dengan bapa kita, ayah ibu kita kan, kadang-kadang kita dengan mak dengan ayah ni, mereka ni kadang-kadang lambat sikit. Macam mana dulu kita anak-anak kan, masa kita budak-budak dulu kecil-kecil, ada benda yang kita lambat. Bila mak kita dah tua, ibu ayah kita sudah meningkat usianya, mungkin pendengaran tak berapa nak jelas. So mereka tak dengar. Jadi mereka minta ulang beberapa kali ungkapan kata kita. Tak apalah, ulang sahaja. Jangan kita marah. Sebab kerana keadaan-keadaan yang sedemikian. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir di sini ialah sebagai seorang guru, okey, ataupun ibu bapa, siapa-siapa sajalah kita ni tidak berhak untuk melabelkan ataupun meletakkan orang yang bertanya banyak kali itu tadi kan, ataupun dia tanyalah, dia dengar kita punya pengajaran ataupun kita punya arahan, tapi kemudian dia tak faham, lalu dia bertanya sekali lagi, kita jangan terus kita kata tak pandai. Jangan kita kata semikian. Sama juga, kadang-kadang anak kita tanya tadi kan, kita terus kata, abang ni tak pandai lah, tengok adik lagi pandai daripada abang. Jangan kita terus judge, memberikan satu hukuman begitu kepada dia. Sebab kita ni kena faham ya, setiap orang ada cara pemikiran yang berbeza. Setiap orang ni, setiap manusia Allah ciptakan dengan tahap pemikiran, dengan tahap kepandaian yang berbeza. Ada orang cepat, kita cakap sekali dia boleh faham dan dia boleh dengar. Tapi ada orang tidak ya. Ada orang dia perlukan penjelasan yang lebih. Ada orang yang memerlukan kepada explanation yang lebih lanjut. Tak sebagaimana orang yang A. Ada orang yang A ni kan, saya bagikan A dan B lah ya, senang. Ada orang A, bila kita cakap, terus dia faham. Tak perlu kita nak explain panjang lebar. Okay? Kita cakap satu, kita bagi satu instruction, dia ambil, yes, understand, terus dia buat. Tapi kalau orang yang B contohnya, okay, orang yang B, dia dapat instruction daripada kita ataupun arahan daripada kita, satu ungkapan kata daripada kita, dia tak terus boleh absorb dan faham apa yang kita sampaikan. Itu yang menyebabkan dia ingin kita ulang untuk kali yang kedua supaya kita dapat explain further, okay? Explain lebih lanjut tentang apa yang ingin kita sampaikan.
So itu yang kita kena faham. Manusia ni ada tahap-tahapnya yang berbeza. Tak boleh kita nak letakkan semuanya sama. So itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okay, dalam pengajaran, dalam pendidikan, bagaimana Nabi contohkan di sini, ada orang perlu diulang sebanyak 3 kali ungkapan katanya. Dan ada orang minta diulangi semula apa yang disebutkan. Dan Nabi SAW meraihkan. Okay, Nabi meraihkan dan Nabi tidak pernah menghina orang-orang yang sedemikian. So, begitulah kita, ya jemaah sekalian. Baik, itu sahaja pengajaran kita, Kitab Fathul Bari untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan, ya, untuk perbincangan bab yang seterusnya lah, iaitu bab yang ke-31. Baik, itu sahaja. Kalau mungkinlah kalau ada apa-apa perkara yang ingin saya tambah nanti, insyaAllah saya akan bawa kepada minggu hadapan. Baik, jadi pada hari ini saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.